Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Najib Tun Razak yang paling mengejutkan Malaysia. Najib mengaku, jika dilihat semula, saya kesal apa yang terjadi kepada SRC, kata Najib. Pengakuan ini, pengakuan yang benar-benar mengejutkan ramai orang. Kata beliau, jika dilihat semula, terdapat beberapa perkara yang dikesalkan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung operasi SRC internasional sehingga kerugian hampir 4 bilion ringgit akibat penyelewengan. Bagaimanapun, pada ketika itu Najib yang juga adalah bekas Menteri Kewangan memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa dia tidak mempunyai sebarang pengetahuan atau maklumat mengenai perkara yang berlaku dalam syarikat pelaburan strategik negara itu yang di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC. Najib yang juga bekas penasihat emeritus serta pemegang saham tunggal SRC ketika itu berkata demikian ketika menjawab soalan Peguam SRC Juan Wilson pada sesi pemeriksaan balas hari ini. Saya mempunyai penyesalan tertentu, tetapi berdasarkan kepada masa itu, saya tidak mempunyai pengetahuan atau maklumat mengenai apa sebenarnya yang berlaku, kata Najib lagi. Bekas ahli parlimen pekan itu juga tidak bersetuju dengan cadangan. Tidak bersetuju dengan cadangan daripada Peguam. Beliau tidak setuju dengan cadangan Wilson bahawa dia yang menyebabkan SRC Internasional gagal dan menanggung kerugian 1.18 bilion Amerika Syarikat dolar sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar pemulihan aset luar pesisir yang juga pelikuadasi SRC Internasional Angela Backhaus. Khan berkata, bagi seseorang yang mempunyai kuasa besar, anda akan bersetuju bahawa terdapat tanggungjawab yang lebih besar di pihak anda untuk bertindak mengikut undang-undang dan tidak menggunakannya atau memanfaatkannya secara peribadi. Najib menjawab, saya tiada pengetahuan mengenai aliran dana sama sekali. Tetapi saya bersetuju sebagai Menteri Kewangan, saya berada dalam kedudukan accountability. Kawan bertanya, berkenaan dengan semua perkara yang berlaku dalam SRC, adakah anda mengambil sebarang tanggungjawab atau sebahagian daripadanya? Najib menjawab, ia bergantung kepada sama ada saya bertanggungjawab. Saya tidak mempunyai pengetahuan mengenai aliran dana dan saya tidak pernah membenarkan ia ke dalam akaun saya, kata Najib. Kawan bertanya, bolehkah saya menerima bahawa jawapan anda adalah tidak? Najib menjawab tidak. Najib sebelum ini menegaskan wang 120 juta Amerika Syarikat dolar dalam akaun M-Bank miliknya bukan daripada sumber SRC atau dana daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib berkata, pasukan peguamnya yang menjalankan analisis terhadap dokumentasi transaksi kemasukan wang itu merumuskan ia bukan daripada syarikat itu dan KWAP. Pada Mac lalu, Backhaus memberitahu mahkamah Najib menerima wang 120 juta dalam akaun bank peribadinya iaitu dana melalui pinjaman dibuat oleh syarikat pelaburan SRC daripada KWAP. Saksi itu berkata atas keterangan beliau itu adalah berdasarkan kepada aliran dana di mana Najib menerima wang berkenaan melalui 3 transaksi. Sementara itu bernama melaporkan, Najib hari ini mengaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau mempunyai penyesalan terhadap kerugian yang dihadapi SRC Internasional. Najib sebagai defendant pertama berkata demikian ketika disoal Peguam SRC Internasional Juan Wilson dalam saman sivil SRC Internasional bernilai 1.18 bilion US dollar terhadap beliau dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International Nik Faisal Arif Kamil yang kini bebas. Kuan bertanya, dengan sabitan jenayah anda dalam SRC Internasional dan semua perkara yang berlaku dalam SRC Internasional, adakah anda mempunyai sebarang penyesalan, Datuk Seri? Najib menjawab,
Saya ada penyesalan tertentu, tetapi pada masa itu saya tidak mempunyai pengetahuan atau maklumat. Berhubung soalan lain mengenai wang yang masuk ke dalam akaun peribadi beliau serta SRC Internasional dan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWP, Najib mengekalkan keterangannya bahawa beliau tidak tahu tentang perkara itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bahaya kepada UMNO jika bekerjasama dengan PAS. Sememang indah bunyinya jika perpaduan wujud antara UMNO dan PAS. Perpaduan antara dua parti besar orang Melayu dan Islam ini adalah satu gabungan ideal dan idaman rakyat terutamanya kepada orang Melayu. Namun, janganlah orang Melayu terlupa bahawa kerjasama seperti ini pernah wujud di bawah nama Muafakat Nasional. Di bawah Muafakat Nasional MN, gabungan antara dua parti ini pernah turun ke jalan raya untuk membantah kerajaan pimpinan Mahathir dan dasarnya. Ketika itu, lebih 1 juta umat Islam telah bersama turun membantah ICERD dan status Rom. Ia satu himpunan solidariti yang sukses terhasil dari gabungan UMNO dan PAS. Bukan itu sahaja. Hasil gabungan dua parti ini juga telah memenangi 7 pilihan raya kecil berturut-turut. Namun sayang 1000 kali sayang, semuanya hancur lebur sebaik sahaja PAS bertindak khianat termakan umpan musuh dan sanggup buat kerjasama dan hubungan sulit dengan pihak ketiga. Itulah PAS. Tiada langsung sifat amanah dan setia kawan dan kejujuran. Sepatut PAS merujuk UMNO terlebih dahulu sebelum berunding dengan parti PAS. Bukan setelah berunding sulit dengan parti Bersatu baru merujuk UMNO. Semalam, veteran UMNO Tengku Razali Hamzah membuat kenyataan bahawa PAS boleh tukar pendirian bila-bila masa. PAS akan buat keputusan ikut apa yang akan menguntungkan mereka, kata Kuli. Ini sangat benar. PAS seperti Tun Mahathir juga. Asal menguntungkan beliau, maka yang akan dilakukan adalah mencari alasan, dan alasan itu digunakan sebagai asbab menghalalkan tindakan. Kedua-dua PAS dan Tun Mahathir adalah puak terlebih dahulu menjalin hubungan bersama parti DAP. Hanya apabila UMNO menjalinkan hubungan bersama PH yang ada DAP di dalam gabungan itu, barulah PAS dan Tun Mahathir iri hati. Menurut Kuli lagi, apabila PAS lihat tiada jalan untuk menjadi kerajaan, maka barulah PAS cuba cari jalan untuk berganding bersama UMNO dengan harapan mencapai hasrat itu. Kuli juga menyatakan dahulu PAS sanggup bersama DAP dan akan masuk surga juga, tapi hari ini PAS menyatakan DAP itu kafir harbi pula. UMNO walau bagaimanapun sudah pun kenali siapa itu PAS semenjak PAS tikam belakang UMNO. Sebarang cubaan untuk bekerjasama dengan PAS harus difikirkan dengan masak oleh UMNO, kerana banyak risiko perlu diambil jika mahu bergandingan dengan sebuah parti yang tidak ada pendirian dan tidak jujur. Bila-bila masa PAS boleh lakukan pusingan dengan beri sedikit dalil dan alasan seperti yang dinyatakan oleh Kuli. Berkemungkinan kenyataan Kuli terbit dari cerita sudah ada beberapa pihak daripada PAS yang cuba jalin hubungan dengan UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes konsensi pasir, SPRM tak tolak kemungkinan akan membuat serbuan yang baru. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan melakukan serbuan baru ke atas mana-mana premis jika ada keperluan berbuat demikian
bagi menyiasat isu syarikat milik Menteri Besar Incorporated MBI itu. Ketua Pesuruh JSPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai penyiasat sedang giat menjalankan siasatan daripada semua aspek bagi mendapatkan bukti berkaitan kes berkenan dan sehingga semalam pihaknya telah memanggil tidak kurang 20 saksi bagi membantu siasatan kes berkenaan. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti menjadi tugas kepada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenan, katanya selepas majlis tamat dan latihan pertaulihan. Pegawai Integriti Muda YIO Kedet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah Kor SUAR Universiti Sultan Zainal Abidin Uni SZE di Kuala Nerus hari ini. Majlis hari ini menyaksikan 39 Kedet KOR SUAR Uni SZE ditauliahkan sebagai YIO SPRM oleh Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah. Azam berkata Uni SZE adalah satu-satunya institusi pendidikan tinggi di negara ini yang menubuhkan kor suar bagi melahirkan graduan berintegriti tinggi serta mempunyai pengetahuan dalam pencegahan rasuah. Beliau berkata SPRM akan memperkasa kursus KOR SUAR di Uni SZE dengan penambahan program latihan pensenjataan dalam modul sedia ada selaras dengan strategi pembentasan rasuah 2024. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Apa komen Anda berkait dengan isu yang panas ini? Adakah perkara ini akan dapat diselesaikan dengan segera? Siapakah pemimpin politik berpengaruh yang dikatakan terlibat secara tidak langsung atau secara langsung dalam kes konsesi pasir dan kes Raja Pasir Selangor ini? Kita mengharapkan tidak lama lagi kita akan ketahui siapa orang tersebut. Walaupun telah hangat di media sosial, tapi belum ada yang disahkan oleh SPRM. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.